Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna marashida umurina wa a'inna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du, fa'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, Syahrul Ramadan ja'a syahrun 'azim, syahrun fi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyamahu fariidatan wa qiyamu lailihi tatawwu'an. Man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu, wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Majlis selaku bendahari merangkap selaku bendahari surau Al-Jannah, Musalla Al-Jannah, juga barisan EDK yang dikasihi oleh Allah, para jemaah muslimin muslimat yang dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, malam yang mulia ini, malam Jumaat, sama-sama dapat kita duduk seketika di waktu di antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama kita menghayati dan sama-sama kita bermuhasabah sebelum kita akan menyambut satu bulan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat agung, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang kelebihan Ramadan ini, ya. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihannya ialah bulan yang mana satu amalan sunat dikerjakan di bulan itu, ganjarannya sama dengan ganjaran fardu di bulan-bulan yang lain. Dan satu amalan fardu dikerjakan di bulan Ramadan akan digandakan oleh Allah 70 kali. Masya Allah. Jadi para jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar nikmat Allah pada kita, sangat agung nikmat Allah pada kita, sangat sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita, ya. Kalau umat-umat dulu dianugerahkan oleh Allah dengan umur yang panjang, ibadat yang boleh buat lama, ya, banyak ibadat mereka, ganjaran mereka. Tapi umat ini umurnya pendek, kan? Masa tak banyak. Umur biasa, umur umat ini antara 60 ke 70 tahun. Itu pun dah tolak 15 tahun lah, kan? 15 tahun dah tolak, ataupun 10 tahun tak balik lagi, tolak lah. Tinggallah kalau umurnya 70, tinggal 60, kan? Kalau umurnya 60, tinggal 50. Maka kerana
sayangnya Allah pada umat ini dianugerahkan Ramadan, yang mana dalam Ramadan ada satu malam yang sangat-sangat agung, yang ganjaran di malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Satu malam yang ganjaran beramal dalam malam itu melebihi pada 1000 bulan, 80 tahun lebih kan. Sayangnya Allah pada kita dan rahmat besarnya Allah pada kita kan? Sebagai umat yang lemah, umat yang umurnya pendek kan? Umat yang akhir, tetapi diberi anugerah yang istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta kita sebagai manusia, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala kan mahu kita ni kan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Berbanding dengan makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang ciptaannya, segi zahir, segi ciptaannya adalah terbaik, dan dialah sebagai khalifah di muka bumi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah hantar kita kat muka bumi ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan muka bumi ini tempat ujian bagi kita. Dan untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah, menghadapi berbagai-bagai ujian Allah dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala tak biarkan kita. Allah bagi jalan juga. Macam mana kamu nak menghadapi ujian ini dengan mudah. Maka Allah SWT telah menyatakan bahawa dengan kamu takwa kepada Allah, Allah akan permudahkan urusan. Kan? Antaranya Allah beritahu, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buka jalan daripada segala kesempitan yang dia hadapi dalam kehidupan. Masalah apa yang datang, baik kita takwa dia kepada Allah, maka daripada takwa tadi, natijah yang Allah akan bagi ialah Allah akan permudahkan, buka jalan. Tak ada Allah janjikan dengan benda lain. Untuk Allah buka jalan, Allah janji dengan jalan takwa. Jalan asbab-asbab yang kita nampak segi zahir itu adalah masih lagi bergantung. Kalau Allah Ta'ala nak jadi, selesailah. Allah tak akan lagi, tak akan berlaku. Tetapi jalan takwa ini memang Allah dah berjanji, dan pasti Allah akan laksanakan bila kita sempurnakan dia. Kan? Kerana Allah tak menyalahi janji. Betul tak? Kita je yang menyalahi janji. Kan? Allah la yukhliful mi'ad. Dan dengan jalan takwa juga Allah SWT janji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki pun Allah bagi dengan jalan takwa. Dan dengan jalan takwa juga Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan permudahkan urusan. Urusan dia dijanjikan oleh Allah akan dimudahkan. Hari ni kalau orang janji nak selesai urusan kita kan, kita nak seronok tak kira kan. Tambah pula orang ada apa, ada kedudukan. Tak apa, cik punya urusan ni tak apa, beres semua, kita pun lega kan. Ini siapa yang janjikan untuk kita? Yang menjanjikan untuk kita ni bukan makhluk, bukan manusia, bukan makhluk yang tak ada daya dan upaya. Yang menjanjikan adalah Allah Rabbul Jalil. Dan syarat Allah letak untuk manusia dapat kesenangan dalam setiap urusan ialah takwa kepada Allah SWT. Jadi Allah tak biarkan kita susah macam mana nak takwa kepada Allah. Maka Allah programkan kita. Allah bagi benda kelebihan. Allah dah tunjuk jalan. Allah Ta'ala bagi tunjuk pada kita kelebihan apabila kamu bertakwa. Dan Allah SWT dengan kasih sayang dia juga telah setkan kita. Kamu tak boleh nak capai takwa kalau kamu sendiri susah sangat. Biar setiap tahun aku didik kamu supaya kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah.
Iaitulah dengan Allah SWT memfardukan ke atas kita apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan mudah-mudahan dengan kamu jalani puasa ini, kan, kamu akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Allah tolong lagi kita, kan? Kerana untuk jalan, kan, sampai pada jalan takwa ni dia ada dua benda kena buat. Satunya ialah kurang makan. Satunya ialah kurang makan. Hari ni makan banyak ni yang macam-macam masalah datang ni kan. Macam-macam perut kita ni, kan. Macam-macam masuk kita ni. Tambah kita orang kat Malaysia ni kan. Semua makanan ada di Malaysia ni kan. Semua ada. Nak makanan Timur Tengah ada, nak makanan, kan, Western ada, nak makanan kan, Oceania pun ada. Semua makanan ada kat sini. Dan yang keduanya ialah dengan kurangnya tidur. Sebab bulan Ramadan, satunya kita diajar oleh Allah untuk mengurangkan makan, dan yang kedua kita diperintahkan oleh Allah untuk qiyamul lail, kan, untuk beribadat, menambah amalan di waktu malam. Maka kita diajar oleh Allah dalam Ramadan untuk kurang tidur, untuk mengurangkan tidur. Dan inilah di antara jalan untuk manusia tadi dia jadi orang yang takwa kepada Allah. Dan bila manusia tadi jadi orang takwa, Allah, bukan untuk Allah, Allah nak bagi balik pada manusia tadi janji-janji Allah untuk memudahkan kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Hadirin para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu lagi kan. Jadi kita punya perbincangan pada malam ni ialah atau diambang ataupun persiapan Ramadan. Itulah kan tajuknya kan. Baik hadirin dan hadirat ya Allah. Maka untuk mencapai takwa kepada Allah, untuk kita sambut Ramadan ni. Ramadan ni bulan apa tuan-tuan? Orang panggil Ramadan ni lain pada bulan puasa. Orang panggil bulan apa? Orang panggil bulan ibadat kan. Orang panggil bulan ibadat. Sebenarnya salah tu kan. Bukan Ramadan je bulan ibadat, ada lain tak ibadat kan? Sama juga bulan lain pun kena ibadat. Ramadan ni bukan bulan ibadat. Ramadan ni bulan menggandakan ibadat. Ramadan ni adalah bulan double, triple kita punya ibadat. Bukan bulan semata ni. Bulan lain tak payah ibadat, Ramadan je baru nak buka kan, baru nak buat. Bulan lain tutup je Quran, Ramadan baru nak buka Quran. Baguslah. Tetapi kita rugilah. Kerana Ramadan ini bukan bulan semata-mata nama bulan ibadat, tapi yang lebih ialah gandakan. Kerana Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW beritahu, Rasulullah SAW bila di bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih lagi pemurah. Mana bulan lain pun Rasulullah dalam keadaan selalu bersedekah, tapi Ramadan Rasulullah SAW lebih lagi menggandakan lagi ibadat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ni dia punya anugerah yang Allah bagi ni, dia macam highway kan, highway besar, highway 4 lane 3 lane kan. Highway ni kalau kita buat motor kacai ya, 100 lari yang lari, mana syok betul tak? Highway ni bawa pelannya, mana sedap. Buat kita pun bawa kita kancil kan, lari pun 850 cc je, tak boleh nak tekan bunyi kuat pun lari pelannya kan. Tak sedap. Dekat highway ni orang bawah kan, yang ada berpaya pecut habis tekan mes kan, baru sedap bawa kat highway ni. Jadi begitu juga para pada jemaah ni mati Allah. Ramadan ni
Sebab apa kadang-kadang kita rasa Ramadan macam biasa ya kan. Tak rasa pun tak datang kan. Sebab kita buat sikit-sikit. Sebab kita tak ulur Ramadan tadi. Jadi kan tengok je lah mana itu laju kita ni kan. Kita slow kan. Rasa tak sedap pun bawa kan. Kita bawa dengan sisi kecil. Nak rasa sedap Ramadan ni, dia kena betul-betul ulur. Maka di situ barulah kita akan dapat merasai kemanisan dan kemanisan dan kesedapan Ramadan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu lawan dulu-dulu mereka punya persiapan untuk Ramadan ni bukan 2-3 hari sebelum Ramadan kan. Bukan seminggu nak Ramadan. Persiapan Ramadan mereka 6 bulan sebelum dah siap dah untuk Ramadan. Ataupun sekurang-kurangnya Rejab dah siap dah. Sebab itulah Nabi ajar doa daripada Rejab lagi dah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dah mula Rejab tu dah mula prepare. Dah mula buat persediaan untuk menghadapi Ramadan. Agar Ramadan masuk je, bukan baru nak warm-up, baru nak start. Ramadan masuk ni dah boleh pucuk dah. Masuk Ramadan, dah boleh lari dah. Kalau baru start Ramadan, baru nak warm-up kan. Dah hujung dah nak habis, baru dah nak laju kan. Rugilah. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah, apa pun kita ini, kesibukan kita, kadang-kadang kita lupa kan. Nak buat persiapan lebih awal. Apa pun tak apalah. Yang penting kita cubalah sedaya upaya kita agar Ramadan yang kita akan hadapi ini menjadi Ramadan yang bermakna bagi kita. Baik. Apa yang kena siapkan? Yang pertama sekali kita kena persiapkan ialah kita kena doa. Kita kena doa kepada Allah. Ada doa dah tuan-tuan nak masuk Ramadan ni. Para jemaah sekalian muslimin semua ada dah doa. Ya Allah, nak Ramadan ni, ya Allah, berilah aku kekuatan, ya Allah, berilah aku dapat puasa, dapat qiyam, dapat ni. Ada dah doa, berilah kesihatan nak puasa. Dah doa ke belum? Dah start doa kan? Dah. Alhamdulillah. Kena doa. Sebab tu di antara doa yang kita dengar kan, orang alim ulama dia baca Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami untuk Ramadan. Minta Allah bagi keselamatan bagi kita. Keselamatan untuk kita masuk bulan Ramadan. Dan wasallim Ramadan lana. Dan selamatkanlah Ramadan untuk kami. Ataupun dalam doa yang lain sebut wasallim Ramadan minna. Selamatkanlah Ramadan daripada kami. Maknanya biarlah kami di bulan Ramadan dalam keadaan selamat ya Allah. Selamat dari segala benda. Selamat puasa, ibadat dan sebagainya dalam keadaan dapat melakukan dengan sesempurna mungkin wahai Allah. Dan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah kami dalam bulan Ramadan. Doa ini persiapan yang overall kan. Memang kita kena doa sungguh-sungguh dengan Allah kan, supaya Allah bagi kita kekuatan dalam Ramadan ni. Allah bagi kita keupayaan untuk kita jadikan puasa kita ni bukan puasa yang biasa, tetapi puasa yang benar-benar memberi tazkiyah kepada jiwa kita dan memberi kesan pada kehidupan. Kerana amal ni sebenarnya dia ada kesan. Amalan yang kita buat dia ada kesan pada diri kita kan. Tapi kalau dibuat dengan tak sempurna, memanglah tak ada kesan. Tapi bila amalan tadi dilakukan dengan sempurna, contohnya solat kan. Solat ni kalau nampak zahir kita jaga solat, tetapi bila kita sempurnakan solat tadi, setiap rukunnya, setiap perkaranya kan, maka Allah Ta'ala kata inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat tu akan mencegah kita. Bahkan hadis Nabi SAW tahu siapa yang mengerjakan solat, menyempurnakan rukuknya, sujudnya kan, diamnya dengan baik, solat tadi akan naik dan keadaan bercahaya dan mendoakan hafizatullah kama hafiztani. Semoga Allah jaga kamu macam mana kamu jaga. Baik para jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka secara overall kita kena doa. Sebab itulah tadi doa tadi yang ulama baca dibaca awal ni 6 bulan dulu dah baca dah, doa dibaca dah dan minta dah. Kita hari ni kalau tak start lagi pun 6 hari sebelum Ramadan bolehlah doa kan, minta dengan Allah, ya Allah berilah taufik ya Allah untuk puasa dengan sempurna. Berilah taufik untuk menggandakan ibadat di bulan Ramadan ni Allah. Berilah taufik ya Allah untuk aku menjaga puasa, menjaga makan, minum dan sebagainya, agar puasa yang dilakukan ini menjadi puasa yang diterima dan puasa yang sempurna di sisi-Mu ya Allah. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain pada kita berdoa kepada Allah, kita doa kepada Allah, minta taubat dengan Allah, minta ampun dengan Allah di atas segala salah silap kita kan. Maka untuk menghadapi Ramadan ini juga kita ni ada 5 unsur manusia, ada 5 perkara kan. Allah Ta'ala ciptakan kita ada 5. Kita ada apa? Kita ada jasad. Kita ada jasad. Tapi jasad tak akan orang kepandang kalau tak ada roh. Kita ada jasad, ada roh, ada hati, ada akal dan ada nafsu kan. Ini manusia. Kalau malaikat dia tak ada nafsu kan. Tapi manusia dia ada jasad dia, ada roh dia, ada hati, ada akal dan juga ada nafsu. Dengan ada jasad kan, jasad tadi, maka dengan ada roh, jasad tadi akan dapat bergerak, jasad tadi akan dapat bergaul dan sebagainya kan. Roh dengan hati lain. Hati ni tempat kita perasaan-perasaan ada. Dalam hati inilah rasa takut, khauf, iman, tauhid, ikhlas dalam hati kan. Roh ni adalah roh yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menggerakkan kita sebagai manusia. Baik. Jadi 5 ni pun kata ulama kena dibuat persiapan juga. 5 ni pun kita kena persiapkan juga. Pertama kita kena siapkan jasad. Jasad kita pun kena disiap agar jasad kita ni sihat sewaktu kita nak menghadapi Ramadan. Kalau jasad sakit tak boleh nak puasa kan. Jadi kerana nak menjaga jasad ni lah Rasulullah SAW telah tunjuk kepada kita di bulan Syaban apa yang Nabi banyak kan. Di bulan Syaban Nabi banyak puasa. Sebab apa puasa ni Nabi banyak puasa? Satunya nak tunjuk kelebihan Syaban. Satu lagi Nabi kata semua fasihu, puasalah kamu akan sihat. Sebab puasa ni antara dia membawa kepada kesihatan tak? Orang yang kadang macam lah apalah bila pula puasa ni kan, dengan dia amal puasa segar rasa kan. Penyakit mungkin gastrik apa semua pun dah berkurangan sebab puasa tadi. Maka persiapan dari segi jasad kita kena pastikan jasad kita sihat. Jasad ni dia boleh sakit dengan sebab makan minum, satu kan. Jasad ni juga boleh sakit dengan sebab gangguan-gangguan. Orang kena gangguan jin, sakit juga kan. Cek dengan doktor tak ada apa pun, tapi sakit sana, sakit sini, pening sebab ada gangguan-gangguan. Jadi sebab itulah Nabi ajar juga kita ni supaya mengamalkan bacaan-bacaan kan. Suruh tidur baca 3 qul dari qul huwallahu ahad Nas yuk kan. Dan baca a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Amalkan doa-doa ni untuk kesihatan jasad. Dan satu lagi, jasad ni juga dia boleh sakit sebab dosa. Dosa yang banyak kita buat pun kalau Allah nak kafarahkan akan ditimpakan sakit. Maka jalan dia ialah kita kena banyak taubat dengan Allah SWT. Bertaubat dengan Allah. Jadi kesihatan jasad ni kan, kita kena jaga sebelum kita menghadapi Ramadan. Tentunya pastikan jasad kita sihat. Sebab apa hadirin yang dirahmati oleh Allah? Puasa ni adalah ibadat yang paling panjang sekali. Kan? Puasa ni mana ada ibadat yang sampai 13 jam straight. Semayang berapa jamnya? Kan? Semayang tarawih 1 jamnya. Kan? Semayang fardu satu hari lebih kurang sejam setengah je kalau kita gabung. Tak panjang ibadat dia. Tapi ibadat yang panjang ni adalah puasa. Sepanjang kita sehari tu
Walaupun kita bekerja, kita bergerak, kita ke sana sini, kita dalam keadaan ibadat. Sedar tak sedar, betul tak? Kita sedang dalam ibadat. Maka kita kena nak jalani ibadat macam ni, kesihatan kita kena baik. Maka persiapan yang pertama ialah siapkan jasad kita, kan, agar dia dalam keadaan yang baik, kan, agar dia dalam keadaan bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan. Kan? Dan yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena siapkan roh kita. Ringkas ni kan, masa tak banyak. Siapkan roh kita. Jadi roh ni adalah benda dalaman. Jadi apa yang menjadi makanan roh? Makanan roh adalah Al-Quran. Makanan roh adalah Al-Quran. Quran, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan ni, persiapan yang kita kena hadapi sebelum Ramadan ialah kita kena banyak baca Quran. Bagi roh kita makan cukup-cukup. Kita hari ni jasad kita bagi makan cukup kan. Kita ni makan sikit-sikit makan. Orang yang bertakwa ni dia makan kurang, tapi kita yang tak takwa ni dia makan sikit. Tapi orang yang kurang takwa dia sikit-sikit makan, sikit-sikit makan kan. Orang yang takwa dia sikit tidur, tapi yang kurang takwa ni sikit-sikit nak tidur, sikit-sikit nak tidur kan. Jadi kita kena ubah. Kena ubah. Jadi roh kita ni makanan ialah Al-Quran. Sebab itulah orang-orang dulu dia persiapan Quran dia daripada bulan Syaban ni. Kan? Dah siap dah baca Quran, dah siap dah prepare Al-Quran dia, bukan prepare Quran tu, tapi bacaan dia dah bersedia dah. Sebab Ramadan ni nak start lagi ni kan. Kita ni dah nak masuk Ramadan ni, ada dah azam berapa kali nak khatam Ramadan? Dah buat azam tak? Dah ada niat ke? Dah ada prepare ke? Nak Ramadan ni berapa kali nak khatam Quran? Ke Ramadan ni nak pergi buffet kat mana yang dah prepare? Jadi bulan Ramadan dah bulan Al-Quran. Jadi persiapan kita kena buat, kena kuatkan, kena perbaiki dah Al-Quran kita. Kena mula dah. Kalau kita nak boleh baca di bulan Ramadan sehari 3 juz, boleh 3 juz tuan-tuan sehari? Lama ke 3 juz? 30 line. Baca tadarus kira lain kan? Boleh, azam kan nak buat 30 line ni. Kalau orang yang baca dia lancar Qurannya setengah jam, dia 1 juz. 1 juz tu cuma setengah jam je. 3 juz baru sejam setengah kan. Sejam setengah. Kadang kita sangkut jam pun sejam setengah kan. Jadi tak lama sebenarnya. Tapi inilah yang jadi cabaran bagi kita. Jadi di bulan Syaban ni kita dah mula prepare untuk Al-Quran. Kuatkan dah baca Al-Quran. Sebelum Ramadan kita dah mula dah. Dah bagi masa dah untuk Al-Quran. Bagi masa dah untuk Al-Quran. Al-Quran yang hadirin yang dirahmati oleh Allah, dia adalah syifa, penawar bagi hati kita. Al-Quran adalah kan, benda yang Allah Ta'ala bagi, dengan bacanya saja pun dapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi dengan kita banyak baca Al-Quran, hayati Al-Quran, tengok Al-Quran, berdampingan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menguatkan roh. Al-Quran akan menguatkan roh. Sebab tu kan, sebab itulah kalau di bulan Ramadan, di tempat-tempat lain, mereka jadikan bulan Ramadan ni masa untuk khatamkan Al-Quran, yang bulan untuk baca khatam Quran dalam tarawih. Tapi sekarang ni akhir zaman ni dah mula kan. Dekat Mekah pun tak khatam lah. Dulu khatam 30 juz kan. Dengarnya sekarang ni pun dah mula dikurangkan dah, wallahu a'lam. Tapi kalau tak mampu kita dengar Quran dalam solat,
kita kena banyakkan baca Al-Quran. Dan bila nak start, mula start daripada sekarang. Dampingkan diri kita dengan Al-Quran, kawan diri kita dengan Al-Quran. Kurangkanlah masa-masa kita untuk tengok benda lain, kan? Kadang-kadang kita layan handphone ni berjam-jam ni duduk, kan? Nak layan Quran setengah jam pun sakit pinggang, kan? Tapi saya sarankan kalau tuan-tuan nak baca Quran, nak banyak, jangan baca Quran kat handphone. Jangan baca Quran dekat handphone. Sebab apa? Baca sekejap dia bunyi tek-tek. Kan? Sakit dia terlayan benda lain pula. Sakit dia turun benda kita pun scroll dia tu pula. Dia ada gangguan dia banyak, kan? Baca daripada makhluk Al-Quran. Dah siapa nak baca masa banyak-banyak tu, kan? Kan? Kita jadikan, aturkan masa kita di Ramadan ni, hidupkan Al-Quran untuk makanan rohani kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kan? Baik, untuk kita punya hati kita, hati kita juga kena prepare untuk menghadapi Ramadan. Hati kita ni macam-macam ada, kan? Walaupun kecil, dunia yang besar boleh masuk dalam hati, kan? Hati ni sebab tu orang panggil penyakit hati, kan? Penyakit hati ni macam-macam penyakit ada. Jadi macam mana nak tenangkan hati, macam mana jalan untuk bersihkan hati? Jalan bersihkan hati ialah dengan zikrullah. Amalkan zikir hari-hari, kan? Orang yang banyak berzikir ni, Allah akan bagi ketenangan dalam jiwanya. Kerana ini janji Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan ingat pada Allah, hati akan tenang. Maka kita kena banyakkan zikrullah, kan? Berzikir kepada Allah. Sama ada dengan cara kita mewiridkan kalimah-kalimah, kan? Ataupun dengan cara kita bercerita tentang perkara-perkara yang meningkatkan iman pada akhirat kita, kebesaran Allah, tentang kehidupan akhirat. Ini antara jalan-jalan untuk kita merapatkan hubungan kita dengan Allah, memberi makanan pada hati kita. Dan sebab itulah setiap hari jangan kita tinggal untuk kita mengucapkan tasbih kepada Allah SWT pagi dan petang. Wasabbihu bukratan wa asila. Allah suruh kita bertasbih pagi petang. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selawat kepada Nabi SAW, paling kurang 100. Istighfar kepada Allah, istighfar atas dosa-dosa kita, kan? Hari ni, kan, kadang-kadang syaitan ni kacau kita, kan? Bila pegang tasbih nak zikir je, mula mata kuyur, kan? Nak tidur, kan? Sebab apa? Jarang-jarang dia zikir. Jadi sebelum Ramadan ni, kita kena bagi cukup makanan hati kita, banyakkan zikir. Banyakkan zikir kepada Allah. Bagi masa untuk zikir. Luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum. Allah, kamu ingat aku ingat kamu. Wala zikrullah akbar. Zikir kepada Allah adalah benda yang paling besar. Siapalah kita yang sering lupa pada Allah Ta'ala, sedangkan Allah sering ingat pada kita. Allah tak lupa pada kita, tapi kita yang selalu lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Kita yang selalu tak ingat Allah. Maka, kan, sebelum Ramadan ni, kita perbaiki dengan kita luangkan masa kita untuk zikir pada Allah Ta'ala. Sekejap je, 10 minit, 15 minit, 5 minit paling kurang. Bagilah waktu, duduk dengan tawajuh, bersihkan hati kita, kan? Menghadap ke arah kiblat dan zikirlah dengan menyebut nama Allah dan membayangkan keagungan kebesaran Allah. Selawat pada Nabi SAW, kan? Selawat ni satu amalan yang mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan? Selawat ni banyak sangat fadilat dan kelebihan. Nabi kata, siapa yang selawat pada aku 10 kali pagi dan petang, dia akan dapat syafaat aku di akhirat. 10 kali je, bukan lama pun, kan? Tapi nak buat 10 tu yang payah. Lupa, asyik-asyik lupa, kan? Dan istighfar kepada Allah SWT. Istighfar ni pun banyak. Banyak ganjaran, banyak pahala, banyak, kan? Dia punya fadilat daripada beristighfar kepada Allah. Jadi persiapan daripada hati ialah kita kena membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. InsyaAllah azan dulu je. Betul, kan? Dan untuk persiapan akal dan nafsu kita. Akal
akal ni kan, dia kalau kalah nafsu jadi raja, akal akan kalah ikut nafsu. Tapi kalau akal kuat, akal akan kontrol nafsu. Okay. Maka apa di antara persiapan untuk kita kontrol akal kita, persiapan akal ialah ilmu. Akal ni ialah ilmu, belajar lah. Bagilah masa untuk belajar. Ni nak puasa ni kena belajar lah. Kan? Kita tahu nak buat perintah Allah sebenarnya apa saja yang kita nak buat, kita kena belajar. Menuntut ilmu ni fardu atas tiap-tiap orang Islam. Walaupun ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu ni fardu atas setiap orang. Apa ilmu yang kita nak belajar? Macam-macam ilmu ni ada ustaz. Nak belajar ilmu apa? Kan nak pakar ada ilmu apa? Ilmu yang kita kena belajar adalah ilmu hal. Ilmu yang setiap wajib kita kena semua belajar adalah ilmu hal. Makna ilmu hal ni apa? Apa yang kita nak buat sekarang, itu wajib kita kena belajar. Kita nak kahwin, kena belajar lah bab nikah kahwin. Jangan duk kursus apa, duduk sibuk, duk belajar tip-tip je ilmu pasal nikah kahwin, lupa nak belajar. Kita nak jadi suami, kena belajar ilmu tentang bagaimana jadi seorang suami. Kita nak berniaga, nak buka syarikat, nak buka bisnes, nak buat apa, belajar apakah jenis transaksi kita nak buat. Macam mana kita sebagai penjual, apa yang syarat-syarat kita, apa benda, kena belajar. Ilmu hal ni adalah kewajipan atas setiap orang. Dan kita nak puasa, kena belajarlah ilmu tentang puasa. Tapi kita juga macam mana nak sama-sama puasa. Hadirin yang dimati Allah SWT. Dan dengan kita, dan yang kelimanya ialah nafsu. Nafsu ni lah yang berat kita nak lawan. Syaitan bulan puasa, kena ikat habis lah. Syaitan dah tak ada lah. Kan? Lagi pula syaitan yang mafia-mafia ni kan. Semua orang dah ikat lah. Tapi duk ada ni nafsu. Nafsu ni, saya dengar pada seorang ustaz, macam kita nak tahu macam mana bisikan syaitan, bisikan nafsu. Macam beza je kan? Macam mana yang dipanggil bisikan syaitan, macam mana bisikan nafsu. Kata seorang ustaz, dia kata bisikan nafsu ni dia jenis merengek-rengek. Dia merengek-rengek kan. Dia tengok sebelum ini, tengok kita ni berkenan lah kan. Tapi fikir lagi. Lepas tu dia duduk lah, Belilah kan. Dia duduk bisik kan kita. Sampai malam tidur pun mimpi dapat benda tu juga kan. Teringat benda tu. Dia duduk merengek-rengek je kan. Ulang Nabi kita. Ini nafsu macam budak kan. Budak jenak tu merengek. Itu bisikan nafsu. Kalau bisikan syaitan ni, dia lain. Bisikan syaitan ni dia macam merancang. Nanti kau buat macam ni cakap macam ni, saya buat macam ni. Kita kadang dah terlewat lah. Cakap macam ni, bagi alasan macam ni. Dia akan bisik benda-benda yang merancang kita ni. Kan? Meragukan kita, merancang kita pada keburukan. Ini bisikan syaitan. Jadi dalam bulan puasa ni nafsu, syaitan Allah dah ikat lah. Kan? Yang tinggal nafsu kita. Macam kita nak lawan nafsu kita. Lawan nafsu kita. Jadi sebelum Ramadan lah kita kena latih lah untuk tekan nafsu kita. Tekan orang yang mana dia, Allah Ta'ala kata wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang dia takut pada Allah dan dia menahan nafsu dia daripada keinginan-keinginan. Nafsu kita macam-macam. Tambah bulan puasa kan, Allahu Akbar, semua jadi makanan saja. Semua makanan ada. Nafsu tu kan, lagi takut lapar, takut ni sahur tu kan, kita seolah-olah ganti je kan. Daripada makan tengah hari, bawa kepada sahur kan. Lagi malam ganti, replace je. Maka apa kita dapat pada puasa kita? Maka sebab itulah puasa ni bulan mengurangkan makan. Kurangkan makan. Dengan mengurangkan makan akan melemahkan kita punya nafsu kan, dan orang yang mana nafsu ni tetap ada, dia tak boleh buang. Tapi bila dia dapat kawal nafsu dia, maka inilah orang kata ya Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang boleh kontrol nafsu dia.
Keinginan-keinginan yang tak perlu dia boleh lawan. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, kita tempat tinggal di alam syurga Allah Subhanahu. Maka inilah persiapan yang kita kena buat daripada sekarang. Jadi kita nak latihlah daripada sekarang kan. Biar kita dapat kurangkan makan kita. Kan? Banyakkan ibadat, buka puasa, sahur, memanglah ada macam-macam orang siap. Kan? Persiapan tu macam mana tak apalah. Sedekahkan pada orang ni sikit. Kita ni, bukan kata orang lain jangan kata kau makan banyak. Jangan kita menghukum orang. Kita, diri kita sendiri. Biar kita sendiri dapat mengawal nafsu kita. Biar kita dapat menjadikan puasa kita ni puasa yang mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Oleh itu, sikit sebanyak dapat kita kongsikan persiapan-persiapan yang dapat kita buat dari segi jasad, dari segi dalaman, dan kita doa kepada Allah dan kita niatlah insya-Allah kan. Dan Ramadan janganlah kita tinggal qiyamul lail. Janganlah, sebab Ramadan qiyamul lail adalah satu perintah Allah yang Allah Taala suruh buat. Walaupun sunat, janganlah sekali-kali kita tinggal. Tarawih contohnya, tarawih ni tak ada bulan lain. Bulan lain buatlah 20, 40 rakaat pun tak ada di tarawih. Tarawih hanya ada bulan Ramadan. Buatlah, janganlah kita tinggal solat tarawih. Janganlah semangat awal-awal ni kan, ujung-ujung dah tak ada dah tarawih tak mana kan. Teruskan istiqamah. Kan, istiqamahlah dalam tarawih. Kalau orang perempuan tak boleh nak qiyamul lail, uzur orang itu tak boleh puasa. Tak boleh ke qiyamul lail? Boleh. Boleh qiyamul lail. Qiyamul lail ni bukan semayang je. Amalan malam ni bukan solat saja. Boleh zikir, boleh doa, kan? Istighfar. Maka wanita yang dalam uzur di Ramadan tak ada masalah untuk dia qiyamul lail. Cuma dia tak boleh semayang je. Dia boleh hidupkan malam dia dengan berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Kita yang lelaki ni janganlah ada uzur pula kan. Jadi kita guna, ambillah kan Ramadan yang ada ni kan. Kita sama-samalah doa satu sama lain agar Allah SWT kuatkan kita untuk kita sempurnakan Ramadan, untuk kita sibukkan Ramadan kita dengan perkara-perkara amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga lepas Ramadan pun segala amal yang kita buat tadi akan memberi kesan pada kita sehinggalah ke Ramadan yang akan datang kalau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkinlah sikit sebanyak dapat kita kongsikan sama-sama pada malam ini insya-Allah kan. Sama-sama lah kita berdoa satu sama lain, sama-sama lah kita ingat satu sama lain agar segala amal kita, segala perkara yang kita siapkan untuk menghadapi Ramadan ini dipermudahkan oleh Allah SWT kan. Persiapan dari segi fizikal dan segi mental, dari segi rohani dan jasmani, dan juga semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapat pengampunan Allah di bulan Ramadan yang mulia insya-Allah. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan silakan minta maaf pada hadirin sekalian. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur kita bertemu lagi di bulan Ramadan nanti insyaAllah kan. Sini pun ada satu slot tak silap, ada ujung-ujung nanti kan. Jadi insyaAllah semoga Allah Ta'ala terima kita dan semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah SWT semoga kita dapat penuhkan juga apa ni tadi yang sudah diberitahu tadi, slot-slot yang masih kosong. Jangan tunggu masuk bulan puasa dan raya, bagilah sekarang kan. Ramadan bagi lagi pula kan. Dan juga semoga segala program yang dirancangkan akan dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Kita akhirkan majlis kita kita para subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.